Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Nahmaduhu, kita semua puji Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu, kita semua minta bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nastaghfiruhu, kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala salah dan silap kita. Wa natubu ilaih, dan kita taubat kepada Dia. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi, selawat juga kepada ahli keluarga dan sahabat tercinta. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, minta kefahaman nabi-nabi. Wa ilham al-malaikatil muqarrabin, minta ilham juga, ilham malaikat yang Allah diberikan kepada kita. Wa hifdzal mursalin, penghafazan akan segala mursal, iaitu utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina, kita janjikan semua ya Allah, kita semua mohon padamu ya Allah, Engkau lah jalan ganti dalam urusan untuk menguasai musuh-musuh kami dan musuh-musuhmu ya Allah. Wa na'udzubika min syururihim, minta Allah lindung diri kita semua, ahli keluarga serta saudara-saudara kita yang berada di mana sahaja daripada kejahatan-kejahatan musuh, sama ada mengkhianati, menganiaya, menzalimi, dendam, kesumat, hasad, dengki dan sebagainya. Allahumma balik syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Engkau hancurkanlah mereka ya Allah, rasa ketakutan kepada mereka ya Allah, pecah kecilkan kesatuan mereka ya Allah, porak-porandakan jemaah-jemaah mereka ya Allah. Wa sallid alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Engkau kuasailah ke atas mereka, hantarkanlah ya Allah tentera-tentera yang berupa anjing-anjing ya Allah untuk menyerang mereka ya Allah. Juga Engkau hantarkan tentera-tentera yang berupa angin, pasir dan apa juga bentuk untuk memusnahkan tentera-tentera musuh yang sentiasa mengkhianati akan agamamu dan juga menganut agamamu Islam ya Allah. Allahumma ansuril Islam ya Allah, Engkau bantulah Islam, ikhwanana, saudara-saudara kami muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman, di mana sahaja mereka berada Engkau bantu mereka ya Allah. Wa khususan fi Gaza Palestin, khususnya pada tiga Gaza ini yang berada di Gaza Palestin ya Allah. Engkau lah ya Allah yang menurunkan kitab-kitab ya Allah, wa yang menjadi sahab, Engkau lah yang menjalankan awan ya Allah. Wa ya hazim al-ahzab, Engkau telah memperanda dan menghancurkan akan tentera ahzab suatu ketika dulu ya Allah. Maka sama ya Allah, izzimhum, hancurkanlah juga musuh-musuh kami pada tiga dan saat ini sebagaimana Engkau telah hancurkan tentera-tentera ahzab ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, jadi syukur kepada Allah masih lagi memberi ruang kepada kita untuk berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala dan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam hal keadaan kita bersih, bersuci, beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pesanan alim-alim ulama di antaranya dalam kehidupan kita, kalau kita tengok ada dua sahaja, sama ada
kita ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, maka ulama menyatakan untuk kita orang beriman ini, serahkanlah dirimu keseluruhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan. Serahlah dirimu wahai orang beriman kepada Allah secara totally, bukan half-half, total serah kepada Allah. Bila kita masuk dalam Islam, maka totally yang kita serah kepada Allah. Tak boleh separuh-separuh. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Allah tanya balik, adakah kamu beriman sebahagian daripada kitab yang kuturunkan dan kamu kufur akan sebahagiannya? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Setengahnya kamu beramal, kamu yakin, kamu percaya, dan setengahnya kamu tak. Itu bukan tanya saja, itu perli. Allah memperli menepal. Adakah kamu buat macam tu? Kau nak ambil sebahagian daripada agama, kemudian kau tinggalkan sebahagian yang lain. Bila kita dah Islam, sudah sejahtera, dah ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita serahkan segala-galanya mengikut peraturan Allah. Tak boleh mengikut peraturan lain. Ya, sebab kita dah jadi Muslim. Kalau kamu tidak Muslim, itu soal lain. Jadi ada dua je. Sama ada kamu Muslim, serah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, ataupun kamu ni kufur. Itu saja. Tak timbul soal asi, seorang yang derhaka ataupun maksiat kepada Allah SWT. Itu kemudian, itu ketika mana kamu telah berada dalam agama, kamu masih lagi buat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih lagi engkau tak ingkar akan perintah Allah, maka engkau masih lagi dikira Muslim. Cuma lagi ada titik-titik dosa yang perlu kamu tinggalkan. Yang kedua tadinya ialah lawan kepada Muslim kamu. Itu je. Kamu serahkan dirimu bulat-bulat kepada Allah, dan satu lagi kamu kufur, kamu sekat. No, aku tak nak ikut. Sebab itu peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk orang Muslim. Peraturan hidup Allah ajar dalam Islam sahaja, tak ada dalam agama lain. Tak ada. Dalam Kristian, dalam Buddha, dalam Hindu, dia tak ajar daripada Quran ataupun hadis mengenai peraturan hidup untuk orang kafir. Tak ada. Tak didemukan untuk orang kafir hidupnya kena begini. Dia bebas. Orang kafir dia bebas. Mu nak buat apa? Mu nak bunuh orang, mu nak berzina, mu nak minum alkohol, mu nak apa? Tak kau lah. Sebab disediakan di sana neraka untuk kamu. Manakala kamu wahai seorang mukmin, seorang Muslim, mu terikat dengan perjanjian. Ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mu'ahid. Dia ada, ulama kata ada 5 benda yang kamu kena ingat. Pertama, musyahadah. Kamu pernah bersaksi di hadapan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kata kunci dia, password untuk kamu berada dalam kesejahteraan yang diredai oleh Allah. Inna dina indallahi Islam. Hanya sahaja agama yang diredai oleh Allah Islam. Ada kan? Yang itu ya. Jadi bila Islam, apa yang terkandung daripada Islam itu wajib diamal, ataupun wajib ditinggalkan, ataupun sunat dibuat, ataupun makruh dibuat. Kenapa ya? Mengingat ini. Sebab kamu telah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila batal yang penasihat itu, kamu kena ulang semula. Kena ulang semula. Sebab itu kata kunci dia punya password dia, key dia. Jadi ingat kita ada musyahadah. Yang kedua kita ada muahadah. Musyahid, muahid. Muahid ini ialah perjanjian. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita janji dengan Allah setiap hari. Doa iftitah sunat dibaca.
Kerana itulah perjanjian. Segala sembahyang aku, puasa, haji, zakat, aku semua sekali. Hidup mati aku lillah, alamu ya Allah, untuk kerana ya Allah, tidak ada orang lain. Itu perjanjian tu, MOU gitu. Perjanjian Allah SWT. Yang ketiga, dalam melaksanakan musyahadah, mu'ahadah, ia ada namanya mujahadah. Mujahadah bukan senang kita nak ikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dah ikat perjanjian, maka dalam perjanjian itu ada benda yang kita terpaksa mengorbankan nafsu dalam perjanjian. Sebab dalam perjanjian itu tertulis daripada Al-Quran ataupun hadis, ada benda yang kita tak setuju, ada benda yang kita seronok. Tapi kebanyakannya fi'lu ta'ah, arahan ketaatan ni tak kena dengan nafsu, tak betul dengan nafsu kita, nafsu kita. Sebab dalam kita ni ada haiwan dan juga ada malaikat. Jadi nafsu tu hak haiwan, tak kena. Allah suruh sembahyang, terutama sekali sembahyang subuh. Kalau boleh lah, kalau diberi pilihan, kalau diberi pilihan, sembahyang subuh ni tuan-tuan nak pukul 5 ke pukul 8? Kalau kita bagi pilihan, macam kerja lah waktu anjal 7.30 sampai pukul 9, pilih kat mana? Pukul 9, itu pun lebih 92 minit, terlepas juga. Kalau Allah bagi pilihan, kau mayarlah subuh di antara ni. Sekarang ada pilihan pun kan, pukul 5.46 sehingga 7.6 minit contoh dia. Itu waktu pilihan itulah. Tak pandai sikit, siapa cakap lah tu ngantuk lagi tu. Kalau bagi pilihan, maknanya Allah fardukan sembahyang subuh kita pukul 5.40 macam tak puas. Tuan-tuan tak tengok ada negara-negara lain Islam di barat macam mana? Subuh dia pukul berapa? Subuh dia pukul 4.30, maghrib dia pukul 9 malam. Puasa je lah. Subuh 4.30, maghrib 9 malam. Berapa jam tu? Siang. Puasa. Ini pada puasa. Tak kena punya kalori kita. Oh, lamanya puasa. Sebab tu fi'lu ta'ah ni banyaknya ialah tak kena dengan nafsu kita. Tak kena. Suruh sembahyang, suruh puasa. Allah kena puasa, Allah tu. Kena zakat, Allah harta banyak apa? Simpan banyak-banyak, tiba-tiba kena keluar zakat 25%. Oh, ada je. Benar. Ada. Ada pun meninggalkan maksiat, ada maksiat seronok. Tapi Allah suruh tinggal pula. Jadi bila dia masih Allah, seronok maksiat ni. Oh, sedap yang boleh buat maksiat. Curi, makan riba, nipu, rasuah, zina, minum mabuk. Semua kena dengan nafsu lah. Semua sedap. Jadi kita kalau mujahadah melawan, selama tuan-tuan kita ni sedang melawan hawa nafsu, sedang meninggalkan kemaksiatan, kesemuanya itu diberi ganjaran oleh Allah. Bukan Allah tak bagi ganjaran tau. Sebab apa? Sebab benda haram ni wajib tinggal. Benda halal, benda wajib buat, tinggal berdosa. Benda haram, tinggal dapat pahala, buat berdosa. Benda haram kan? Jadi sekarang ni kita tinggal benda haram. Ni buat masa sekarang ni, kita duduk dalam masjid, di rumah Allah, surau, sedang beriktikaf dalam taman syurga. Kita tak buat semua yang diharamkan. Zina, minum mabuk, khianat Allah, rasuah, selawat, puasa, tak buat semua. Kesemua tu akan masuk pahala tu. Sebab siapa yang meninggalkan maksiat, tinggalkan yang diharamkan, dia akan dapat pahala. Waktu yang sama kita tapak pula dengan niat iktikaf, duduk di rumah Allah, sedang menelaah kitab-kitab Allah, sedang mendengar ayat-ayat Allah, sedang mendengar kata-kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata ulama, kesemua tu pahala.
Jadi kalau Allah nak bagi kepada hamba-Nya ni yang muslim tadi sebanyak mana pahala. Tinggal maksiat dapat pahala. Walaupun kita tak pernah fikir. Sebenarnya nafsu kita nak, waktu kita mujahadah. Kita dah sebut sebelum ni, as-sabr salah satu durubin. Sabar itu ada tiga durub, tiga peringkat. Sabar fitta'ah, sabar anil maksiyah, sabar indal musibah. Ketiga-tiga ni beza. Kita sebutlah sabar dalam ketaatan salah sumi'atin darajah, 300 darajat Allah bagi. Sabar anil maksiat, sabar daripada tinggalkan maksiat. Nak buat tapi sabar, tak nak. Nanti aku didenda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bagi 600 darajah, 600 darajat. Sabar indal bala, ketika mana ditimpa bala ujian, 600, 700. Sab'at maksudnya 700 kali ganda. Paling tinggi sekali ialah sabar ketika mana kita ditimpa musibah. Ya, kesemua itu memerlukan mujahadah. Kena ada mujahid, lawan hawa nafsu. Qad raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Suatu hari Nabi SAW baru balik perang dengan para sahabat. Nabi kata kepada sahabat, qad raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru balik daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Hai, siapa kata kau ya Rasulullah, adalah jihadul akbar ni, adalah jihad besar daripada jihad kita ni. Baru balik perang ni, perlu tak habis yang kita kering lagi ni, darah masih mercik-mercik lagi ni. Tapi Rasulullah kata ini jihad yang kecil, ada lagi jihad yang lebih besar. Wah ya Rasulullah, apa ni jihad yang besar? Jihadul nafs, jihad melawan hawa nafsu. Sebab kita rasa kita dah menang lepas perang, kita dah dapat apa ni ghanimah atau rampasan perang, kita dapat perempuan-perempuan sebagai rampasan perang, kita akan rasa sombong, kita akan rasa macam-macam rasa. Itu jihad yang lebih besar. Dan bila semboyan peperangan akan datang untuk kamu pergi perang, kamu kena lawan hawa nafsu kamu. Dan mana nafsu kata tak payah nanti dah pergi dah, kalau itu nanti luka lagi, nanti mati, nanti sakit, nanti apa, nafsu kata. Ada lawan hawa nafsu tu. Kena pula ada supporter pula. Yalah bang, itu hari kan abang dah pergi, nanti dah orang lain pula pergi pulang. Ayah seorang-seorang 3 bulan kau tinggal. Aduh, dia buat bodoh dia juga. Ya Rasulullah, anak tak boleh biar rasa macam ya, jihadul akbar ni yang besar sekali. Dia duduk dalam masjid Rasulullah, ada masalah datang, sebelum datang jihad lawan, jihad nak akad selimut, jihad nak ambil sembahyang sejuk. Ini kita ada suasana tak sejuk sangat tuan-tuan. Kena sejuk, tak ada sakhonah pula. Sakhonah ni pemanas, tak ada apa tu. Tu kat rumah mana air. Saya duduk Mesir panggil sakhonah, pemanas. Heater pun ke heater ke benda tak ada. Susah. Sebab tu beza orang yang ambil sembahyang ketika sejuk dengan orang ambil sembahyang ketika tidak sejuk. Sejuk ni matas aku nak keluar selimut, ya Allah. Saya duduk Mesir seminggu saya tak mandi. Keluar je pakai kok 3-4 habis, baju dalam inner auto penuh. 7 habis. Selagi tak mimpi lagi 7. Saya bujang lagi nak apa tak? Mimpi mana wajib baru balik. Kalau tidak 7 hari mesti sejuk, dah buka baju. Apa tu tangan dia ada baju. Mengapa? Baca kitab. Sejuk. Masa tu tak jumpa tahajud tu. Iya, bangun-bangun kencing. Kencing pun nasib baik keluar. Kalau tak buka hulai batu keluk sejuk. Munyuk kita kena lawan. Ada jihad. Jihad lawan. Sebab tu Nabi SAW kata jihad perang tu kecil, jihad melawan hawa nafsu lebih besar. Sebab perang ni bukan setiap hari. Adapun untuk duduk di rumah Allah, untuk bakit malam, untuk berdoa, untuk buat benda-benda ibadah, kebajikan, semua kena memerlukan mujahadah, lawan hawa nafsu. Yang itu lebih besar kata Nabi SAW. Sebab tu dia kata jihadul akbar.
sabar. Nak lawan pun bukan senang nak duduk macam ni. Tak senang. Gelisah lagi, orang gelisah nak. Kata, ayalah ustaz ni mukaddimah tak habis hati. Bila nak habis kitab. Dia mati tu. Dia mati fikir. Yang keempatnya, kena ada mu'aqabah. Mujahadah, mu'aqab. Mu'aqab ini ialah kita rasa kita diazab. Kalau aku buat ni, kalau aku ambil barang orang, aku dia mencuri, kalau cukup esok kena pegat tangan, kalau aku khianat harta orang, kalau aku rasuah, kalau aku seni kuasa, kalau itu mu'aqib. Kita ingat aku akan dibalas oleh Allah. Bila kita ingat kita ni dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kita aku tak boleh buat ni. Kalau aku buat, inilah jadi. Kalau aku buat ni, inilah jadi. Kita ingat mu'aqib, akibah. Dan akhir sekali ialah muraqib. Kita ingat ada orang yang sentiasa menulis. Kiraman katibaini. Sedekahnya ingat kiri dan kanan kita ada penyelia yang sedang menulis, sedang tulis sekarang. Dia tahu tu tulis. Dia mau datang pukul 6 pagi, tak masuk gigi. Sudah lah kalau kau nak pagi bangun pagi tak masuk gigi, tak pergi mandi tak nampak. Cek satu. Hak baik, hak tak baik. Bila 5M ni baru kita rasa betul-betul aku ni kita penjara lah. Balik orang asal tadi, orang Islam terpenjara ni. Dunia itu sijnul mukmin. Dunia ini sebagai penjara bagi orang mukmin. Aku tak boleh. Tak boleh. Sebab aku duduk dalam Muslim. Sebagai Muslim yang terikat dengan undang-undang dan juga peraturan. Maka bila kita dah duduk situ, barulah mula sikit lama-lama kita akan rasa tenang bila kita serahkan diri sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ni kita rasa keluh kesah, penat. Allah penat lah, ngantuk lah, nak bangun tahajud lagi lah. Ya Allah penat, ya Allah ada duit nak kena sedekah, ya Allah nak kena pergi haji, mampu, ya Allah. Kita rasa penat sebab kita belum lalu alam itu. Tapi kalau kita dah lalu 5 prasyarat tadi, InsyaAllah kita akan tenang. Bahkan kita akan seronok kalau kita boleh buat ibadat kepada Allah SWT. Sekarang kita rasa tertekan lagi, kita rasa terpaksa. Macam mana Mak dan ayah kita dulu paksa kita baca buku. Buat kerja sekolah, cikgu pula bagi homework pula. Aduh, ini penat. Sebab kita rasa kita disuruh, diperintah. Tapi bila kita rasa kita perlu diperintah dan kita perlu melaksanakannya sendiri, tak akan penat. Tak akan rasa penat. Kita rasa penat sebab kita ditekan, disuruh. Lalu tu tu Palestin masuk sini RM2, RM3. Tapi rokok RM20 sebab kita suka. Ada rasa tertekan tak? Orang yang rokok beli RM20 mahal, naik harga bolok dah rokok napan, beli menatai pun. Tapi kalau lah pejabat RM5 untuk tabung Palestin kita fardukan solat RM5. Berapa ramai yang protes, silap-silap buat aduan awam. Pegawai agama maritim memaksa kami untuk membayar RM5 tabung Palestin. Mesti ada protes sebab tak kenal dengan nafsu kita. Tapi bila beli rokok, beli apa benda lah, kita marah sebab rokok, sebab muda sebut benda lain yang kita suka, kita kena Shopee, kena beli juga berugi beli dalam Shopee. Minta beli, tak tahu saya apa, mari-mari nak kerah, rupanya beruh gigi gajah. Kita tak tahu lah, kita tulis apa, kita beli je. Contoh mudah gitu, benda kita nak, kita akan rasa penat. Budak-budak anak-anak kita main bola tengah hari pukul 12, ceng-ceng, kata panas, ceng-ceng, panas sungguh, tak ada rasa apa. Kata panas, duduk dalam rumah lah lagi sedap dah, dia lebih seronok.
Sebab kena dengan naluri dia. Macam tu kita ibadat. Kita belum lagi sampai pada peringkat untuk kita sendiri no. Aku ni kena jumpa dengan Allah Ta'ala ni. Allah bagi 5 kali sehari wajib jumpa dengan dia. Tak cukup ni untuk aku ni. Aku nak jumpa lebih daripada tu. Qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, hajat, isyraq. Itu waktu tambahan boleh jumpa dengan Allah Ta'ala. Kalau kita rasa macam tu, itu manis ni. Tak sedar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1,000, 2,000, 3,000 daripada pagi tadi sampai ke naik matahari, la ilaha illallah, 1,000 dah. Sebab dia tak rasa lah. Dia tak rasa dah dunia untuk dia tu. Dia nak, aku nak Allah, 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 Allah. Kita kata, oh sesat lah dia ni. Bukan dia sesat, kita sesat. Kita tak masuk ke alam dia, kita tak tahu. Bila kita masuk ke alam dia, baru kita nampak hakikat sebenar di sebalik zikrullah sebenarnya. Tapi kita buatlah la ilaha illallah. Lepas tu dia mikir nanti kamu dekat sepik mak tu lama-lama habis lah. Dia biasa 10 buku lah saya aja. La ilaha illallah. Allah Muhammad tak berhenti la ilaha illallah. Cari orang Muhammad oh start kata pun dia bisa cakap. Sebab kita dalam kepala kita masih ada benda lain. Bagi orang yang tak ada benda lain dan maka hari lain pukul 8, pukul 9 sampai masuk duha. Sebab dia tak ada benda lain dah. Macam orang fikir tak nak fikir apa-apa, tak nak fikir nak pergi kerja, tak nak fikir apa, tak ada apa-apa. Balik rumah ya, saya tarik satu lepeh, saya tarik tempe, tak ada apa dah. Begitu juga kita nak sampai tahap tu. Tahap untuk ibadat kita nak, bukan kerana diperintah. Sebab benda yang kita nak ni biasanya kebiasaannya. Kita tak akan rasa keluh kesah, tidak akan rasa stres. Sebab kita yang nak, kita yang perlu. Tapi nak membangkitkan rasa nak dan perlu bukan senang. Itulah proses tadi. Kena faham 5M tadi, 5 proses tadi. Musyahadah, mu'ahadah, mujahadah, mu'aqabah dengan muraqabah. Kena ada. Dia ingat semua sekali. Bila kita ingat, oh, tapi payah. Nak dia kita rasa sendiri. Memang mula-mula tu kena paksa lah. Rasa keterpaksaan. Saya ingat saya kecil dulu. Mok lah semua baca buku tu. Buat kerja sekolah dah. Gitu je. Ayah tak pernah suruh. Semua ayah tidur sebelah baca surah Abah, putusan Melayu. Dia pun tengok ayah, dia baca surah Abah, dia dah tua. Aku takkan malam baca buku. Saya tak pernah disuruh. Lepas tu bila rasa seronok baca buku, tak payah disuruh, tak payah dia apa. Cuma kena ada panduan dia, takut kita tak faham. Saya ulat buku, tahid ulat tahu. Saya apa? Kalau saya apa kitab, daripada kulit kepada kulit. Saya tak akan isi saja. Kulit ni ke kulit ni. Hingga rujuk di bawah tu saya akan baca 1, 2, 3. Dan bila baca saya akan rasa manis. Sedap baca buku ni. Buku tadi dia lunyai. Kalau saya belajar ni, lunyai. Hancur kulit depan kulit belakang. Di mana saja saya pergi saya akan ada buku. Saya duduk masak rumah satu Muslim, masak kadang-kadang. Buku ada kita ada sebelah. Buku kita. Dia goreng. Ikut jadual. Hari ni orang ni nampak orang serumah ni. Dia baca ni. Kadang-kadang bila mesti cuti, kita belajar masjid. Main teruk juga, majiran ni. Kita ada ni. Tak boleh tinggal. Ya Allah, sedaknya, manisnya. Tinggal lah so. Tinggal masa tambah yang tinggal kita. Kedua ni kita pegang. Tak rasa dipaksa. Bila kita tak benda tu, automatik. Usaha-usaha akhir sekali. Daripada usaha kita itulah, macam 4 tahun, tak pernah kalah, balik 4 tahun. Maksudnya pergi 92, saya balik 96. Tak ada waiting list, tak ada nak return ke tak ada. Bukan kata pandai tak. Sebab kita rasa sendiri manis ni. Nak rasa manis tu banyak. Nak rasa manis belajar, nak rasa manis ibadah, nak rasa manis ni. Kalau aku tak sedekah serupuh ni, tak masuk lektor tu, menggigilkan. Nak dia rasa begitu. Ini kalau aku bubuh ni, nasi kabut lepas ni. Nasi kabut dia lah. Ini dulu.
Sebab tu saya ajar supaya jangan masuk banyak, masuk daily, hari-hari. Baru kita rasa. Kalau macam kita jumpa kasih, temu sekali-sekala juga, cakap 3-4 jam, lepas tu senyap. Tak ada, dia dengan tiap-tiap hari. Kalau kita ada kasih, ada apa ni, partner apa, setiap hari dia cakap. Dia pasal dia hidup kita bersama dengan Allah Ta'ala, setiap hari kita bercakap. Setiap hari, jangan lepas. Lama-lama kita tak boleh kita bercakap ni. Bangkit mana kita akan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kaedah. Biar kita rasa seronok, sedap, mani. Bila kita mani ala bizikrillahi tatma'innul qulub, maka ketika itu barulah kamu rasa tenang jiwa kamu dengan ingat kepada Allah. Ini kita ingat kepada Allah, mari masjid, Allah. Hilang tu tangga surah, tangga masjid. Tak nak macam tu. Kita nak subhanallah daripada surah masjid, bawa setiap langkah kita nak pergi kerja, setiap langkah kita nak pergi mana-mana, adanya subhanallah yang kita bawa. Adanya alhamdulillah, adanya Allahu akbar, ada la ilaha illallah. Setiap langkah mana kita pergi, semua tu ada wirid zikir yang kita bawa. Bila sampai macam tu, maka setiap nafas yang kamu keluarkan Allah, setiap nafas yang masuk itu adanya Muhammad. Barulah kita rasa nikmat. Itu setiap nafas yang masuk dan keluar itu ada Allah, 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 Allah. Macam mana? Kena belajar dan kena usaha untuk beramal dengan kita ni. Banyak dah ilmu sebenarnya tuan-tuan. Tuan-tuan ada banyak dah ilmu sebenarnya. Kita bukan tuan-tuan saja. Kita ni banyak dah ilmu kita belajar. Tinggal lagi beramal ni tidaknya lagi. Banyak dah. Dari segi zikir, dari segi apa. Kalau boleh baca Quran istiqamah setiap layar sehari, setiap muka surat sehari, setiap lepas mayat sebelum mandi, ataupun sebelum buka komputer di pejabat tu, tulis screen depan tu setiap hari berubah dengan ayat Quran. Sebelum kita tatap benda yang lain, kita tatap dulu Al-Quran. Biar ajar macam tu. Semua kebaikan kita ajar, sikit jangan banyak. Banyak menjemurkan, banyak ini. Baca habis sikit-sikit saja. Itu sebagai mukadimah dia. Kau sebab apa? Sudah. Allah Ustaz tanya kita. Saya ni lah. Muka surat 184. Betul. Dan jangan engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu. Kerana apabila engkau cuba memeriksa hakikat daripada penghargaan itu, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu. Mungkin 1 dari 100 pun susah engkau dapatinya. Apa ni? Ini mengenai orang yang kita baru kenal. Jangan dia puji kita, dia kata, oh, dalam kau siapa imam, kau lah pandai baik. Kita baru kenal, kita pun termakan dengan pujian dia. Skemon tu skemon juga tu. Bukan skemon ni, dia mari telefon. Minggu lepas saya dengan ASP yang jenayah cyber Sa'dun, ASP Sa'dun. Dia kata orang yang sama kena. Hak baru ni cikgu sekolah, orang yang sama. Pertama 100,000, dia pencen dapat lagi 400,000 kot. Pertama 100,000, yang kedua tak banyak kan, 39,000. Yang ketiga 100,000 pula. Simple je. Ini macam kautai, macam apa benda yang cinta love begini. Allah, I nak bagi you hadiah tau. Ini intan berlian daripada Brazil, sah atas gambar. Jangan beritahu sesiapa. Benda ni kalau beritahu akan dapat pada bank negara bla bla. Beritahu. Sekarang balik tu dah sampai dah. Dah sampai di airport pun. Tapi nak clear benda tu. Nak clear sikit lagi nak clear tu. Dalam 30 USD lah, 300 USD lah juga masuk.
tak boleh bawa dah sampai ke Singapura tapi tak boleh masuk lagi. Atau gambar atau dah boleh nak bagus, dah sampai tapi tak boleh duduk di tempat orang ramai, kena pergi Genting Highland. Last kali 300,000 tu scam, dia pusing. Dia ada tanya ustaz, adakah itu sebagai buka? Bukan buka, ayat orang tu membuka. Dia tak kena buka apa, ayat dia kena buka. Macam kita tadi ni, dia puji, oh kau yang ini, kita pun rasa jangan cerita pun banyak, kau yang aku cerita. Wah, sama. Kita percaya kepada orang yang kita tak kenal. Ini di depan, iaitu di atas talian. Rasa takut lah. Kalau tak kita tak bagi tu kita, kau takut apa? Bila polis invest dia cakap, kenapa akak puan takut? Dia cakap kalau buat begini dia akan jadi kena polis akan tangkap dia masalah menghantar duit ke luar negara sebagai macam-macam lah. Orang tu ada ke? Tak ada dalam telefon pun. Tengoklah muka dia, isi dia bukan boleh buat apa pun. Dia duduk Amerika, Brazil, Spanyol. Tapi kenapa takut apa macam tu tadi? Tu rasa macam takut lah. Dia buka-buka, kata-kata tu memuka. Bila kata-kata memuka, kalah. Tetapi dalam statistik yang kita tengok 2 hari lepas, 3-4 hari lepas, 3 hari habis, perempuan dengan lelaki nisbah, bukan keseluruhan, ada setempat tu lelaki paling banyak kena godam, kena scam. Dia percaya nisbah guru orang perempuan, pencet orang perempuan. Yang lelaki ni rasa pekerja swasta apa tak. Tapi ada yang serta tu lelaki kena godam, kena scam. Itu kena banyak. Di antaranya adalah pegawai bank, pegawai eksekutif, keuangan. Dia kata aku pun boleh kata. Dia eksekutif keuangan, macam mana dia boleh begitu? Sikit dia kena. Lama-lama dia nak dapatkan banyak. Maka dia ada sebabnya ialah ketamukan. Nok lebih. Aku dapat ni, bagi 100,000 dapat. Ini memang bagi 100,000 dia bagi 50,000 dulu. Bagi 50,000 kita ingat, oh untung aku 50,000. Untung 50,000. Untung datang apa, kau bagi 100,000, kau dapat 50,000. Kau rugi lagi lah bro. Kalau kau bagi 100,000 dan tu dia bagi kau 150,000, yes, kau tutup telefon, kau yang scam. Oh dia tahu dah, dia pandai dia pancing sikit. Dia takkan bagi benar 50,000. So kita, you mobil, dia bagi 200,000. Tambah 100,000. Kita masukkan balik 200,000. Dia bagi kita 100,000. Dia untuk 150,000 lagi sana. Tengok, dia pusing. Itu bukan kena buka, ayat dia yang memuka. Kalau dia bagi kat umur pakcik tanya begitu kan, itu kita boleh percaya, buka. Boleh percaya ya. Tiba-tiba buka pintu, seruahkan rantai apa semua sekali. Yang dia berlaku lah saya ni pada apa tu yang kebaikan masyarakat JKM. JKM ni nak bagi makcik, tadi kita nak ambil gambar ni, tak jangan nampak makcik tu kaya, kena buka rantai-rantai tu tak tepi je dia tak ambil tak tepi tu. Jadi lepas tu kita nak tengok dalam pada rumah makciknya, nak bagi ni 300 sebulan, 500 sebulan, ambil tak je tu, dia ambil berapa makcik duduk seorang-seorang. Okey makcik lah, sign dia sini, nanti kita akan hubungi balik sampai jalan dua, set dia lama tu. Itu bukan buka. Itu bukan buka. Memang itu ayat yang membuka lagi. Ada ayat buka tu ada, tetapi taklah semuanya itu orang buka. Sikit-sikit kena buka, sikit kena apa bacaan dia kena khianat dan sebagainya, ain dan sebagainya. Ini ialah kata-kata. Ini dalam kitab ni disebut ialah kata-kata tu jangan mudah percaya, kerana daripada ramai itu banyak yang kena tipu. Baik, engkau tidak akan dan jangan engkau merasa heran apabila mereka
mencela engkau dan jangan engkau marah terhadap tindakan mereka itu. Kerana apabila engkau menyedari hal itu, pasti engkau mendapatinya, engkau mendapatkan darimu membuat seperti perbuatan mereka. Itu memarah juga lah, dia pun tahu dah dia ni tipu apa ni. Maka bila dia sedar macam tu dan kau juga marah dia, dia akan marah akan kamu dan juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu. Bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapakmu sendiri. Engkau berani menyebut-nyebut mereka di belakang, iaitu mengumpat mereka. Itu bila kawan kita tu sebut yang sebaliknya, kamu tak boleh percaya benar. Ustazmu, cikgu, ayah, sebetulnya dia ni. Lama-lama kita akan terpengaruh dengan kata-kata dia. Sebab tu dinul mar khalil. Agama seorang kamu itu bergantung kepada kawan dia juga. Kawan kita bergantung juga. Kita tak isap rokok, kita pergi mancing tepi sungai mana-mana. Mancing tepi sungai, lembak-lembak, dia binatang halus. Orang kata panggil agah. Hamai kena muka gatal, kata apa? Agah tau. Dia tengok hilang isap rokok. Betul, asap rokok kena muka, agah tak datang. Mula kita pun isap rokok sikit. Mula-mula ambil rokok kawan. Naya rokok tu, yang orang tak gamuk juga ambil rokok dia, kita mula beli rokok. Jadi kita sanggup derhaka kepada mak ayah, sanggup derhaka kepada guru dan sebagainya kerana pengaruh daripada pujian kata-kata daripada orang yang kita tak kenal tadi. Dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Guru nak bagi tahu. Sebenarnya betul kan, nak tanya ustaz kita, nak tanya ustazah kita, nak tanya cikgu kita, betul tak orang tu cakap begini-begini. Nak tanya mak kita pun tak tergamak nak berterus terang. Maka akhir sekali kita mengumpat ni, kita mengumpat wasangka, buruk sangka dan sebagainya kepada orang yang selama ini kita percaya kerana pengaruh daripada kawan dan sebagainya. Macam orang yang lari daripada rumah, tak semestinya orang tu kena pukar, kena apa? Ada orang perempuan lari lelaki, bukan pukar, kenapa? Bukan santau sakit. Dia lari dengan lelaki, dia kawan saya. Dia sanggup. Sebab apa? Orang kata ini mesti kena ayat ni, kena mandram, kena minyak dagu. Tak. Kata-kata dia sanggup. Bila hati dia cinta sayang, dia akan sanggup tinggal keluarga. Dia akan sanggup. Kalau dia lari-lari semua, dia lari ikut jantan, pergi kahwin Thailand atau pergi mana-mana, ini mesti kena minyak dagu ni, ini kena ayat ni, kena mandram mana-mana. No, tak semestinya. Dia hanyalah dengan kata-kata pujian. Bila anak itu dalam keadaan sendirian, tak ada orang ambil tahu hal dia, ibu dan ayah sibuk dengan kerja, tak dengar masalah anak dan sebagainya, dia akan menceritakan masalah dia kepada kawan sebelah. Kawan sebelah pula cerita kepada kawan sebelah ada orang yang ambil kesempatan di sebalik kesempitan orang. Maka berlakulah yang kena. Itu yang berlaku. Bukan semestinya kena khianat, kena minyak dagu, minyak apa, tak semestinya. Ada yang macam tu, tapi banyaknya ialah kerana puja dan puji daripada sang kekasih dan juga kerana ketidakprihatinan ibu dan ayah yang berlaku. Anak balik, ayah tak ada, mak tak ada kerja, malam kemudian tidur, tak ada apa. Dia mula, ya aku boring lah, jom kita keluar sana tu. Bila dah keluarkan kawan pada kawan, dia ambil peluang pula puji engkau ni pulang. Akhir sekali termakan dengan pujian, akhir sekali ikutlah jantan ke mana sahaja. Kerana hati kuturutkan, kerana hati dia ikutlah kehendak akan nafsu dia, akhir sekali berlakulah apa yang tidak sepatutnya berlaku dalam keluarga. Allah Alam, kita berhenti setakat tu, dan nanti kita akan sambung sikit lagi. Sebab kita ni setahun lagi habis.
Dah penutup dah tu. Muka surat 194 dah penutup. Jadi kebanyakan tempat kalau habis kitab, saya suruh buat pulut kuning dengan kambing kari. Jadi sementara kambing tu gemuk, kita tak boleh habis lagi lah. Ada usul ada kambing kurus lagi. InsyaAllah kita tamat, tak lama lagi tamat. Bukanlah suruh babi, kita nak belajar ilmu sikit-sikit dia menyerap dalam diri kita. Macam kita perak ayam, perak daging lah. Kalau kita baru perak tak ada 2-3 jam, rasanya tak sampai ke dalam. Tapi kalau perak sampai 24 jam, insyaAllah dia akan rasa lebih sedap dan sebagainya. Wallahu'alam. Sekadar itu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dirahmat kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, Engkau pemurah ya Allah. Wa ya Rahim, Engkau penyayang, Engkau mengasihani ya Allah. Kasihanilah kami, sayangilah kami ya Allah. Ya Allah, Engkau sayang kami dengan mengampunkan segala salah silap dosa kami ya Allah. Dosa sengaja yang kami buat ya Allah, dosa zahir kami, dosa batin kami, dosa yang kami tidak sedar kami buat dosa ya Allah. Ya Allah, andainya kami dimatikan ketika dosa ini, Engkau pisahkan roh daripada jasad kami ya Allah. Biarlah ya Allah, kami akan dibawa terus roh kami ke syurga-Mu ya Allah. Kerana tidak ada dosa-dosa lagi yang melekat pada diri kami ya Allah. Jangan ada hendaknya ya Allah, walaupun sekecil mana dosa yang menyebabkan kemarahan, kemurkaan Engkau, yang akan Engkau pakai ke terompah-terompah daripada api neraka, akan menggugurlah otot-otot kami ya Allah. Ya Allah, andai ada dosa-dosa sekecil mana sekalipun ya Allah, izinkan kami untuk hidup lagi untuk memohon ampun dan maaf daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon andai Azrail Engkau datang untuk mengambil nyawa kami dan masih ada dosa yang belum terampun, yang kami tidak sedar kami buat dosa ya Allah, lanjutkanlah usia kami untuk kami bertaubat kepada-Mu, tunduk bersujud kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami reda dengan segala takdir yang Kau takdirkan buat kami ya Allah. Hidup mati kami ya Allah, ajal maut ya Allah, jodoh pertemuan hanya milik-Mu ya Allah. Kami akur kerana kami Muslim, menyerahkan segala-galanya padamu ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Wa ya Fattah, ya Allah yang maha membuka ya Allah, Engkau bukakanlah segala pintu-pintu kebaikan buat kami ya Allah. Pintu rezeki kami ya Allah, pintu keampunan, pintu kasih sayang, pintu rahmat, segala pintu kebaikan buat kami Engkau buka ya Allah. Kami mohon di rumah-Mu ketika saat ini ya Allah, ketika mana kami bertamu di rumah-Mu, setiap tamu akan dipenuhi akan hasrat hati mereka ya Allah. Begitu juga kami ya Allah pada pagi ini, maka Engkau maha tahu di hati kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kami mohon ya Allah. Kami tahu dan kami yakin Engkau dengar permohonan kami ya Allah. Kami yakin Engkau melihat pandang kami pada ketika dan saat ini ya Allah. Maka pandang kami dengan rahmat kasih Engkau ya Allah. Pandang kami ya Allah dengan rindu kasih Engkau kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Jangan pandang kami dengan benci, marah, murka kerana dosa kami ya Allah. Ya Allah, memang kami ada dosa ya Allah. Pasti ada dosa yang kami buat setiap hari ya Allah. Dosa kami pada diri kami sendiri ya Allah. Dosa kami pada pasangan hidup kami. Dosa kami kepada ibu dan ayah kami. Dosa kami kepada Engkau ya Allah. Pasti akan ada ya Allah. Janganlah hendaknya Engkau bencikan dosa-dosa itu ya Allah. Andainya dosa-dosa itu penghalang kami ya Allah untuk mendapat segala kebaikan daripada-Mu ya Allah, maka ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, andai dosa-dosa itu penghalang nanti kami untuk memeluk tubuh suci kekasih-Mu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Engkau ampun jua ya Allah. Andainya dosa itu menghalang kami daripada untuk bertemu dengan ahli keluarga kami di mahsyar nanti, maka ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Kalau dalam jutaan manusia pada ketika dan saat itu ya Allah, kemana kami ingin mencari ibu dan ayah kami, kemana kami ingin mencari anak isteri kami, kemana kami nak mencari saudara-saudara kami ya Allah pada ketika itu, melainkan dengan izin-Mu jua ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, andailah dosa itu penghalang kepada kami semua, maka Engkau ampun jua ya Allah. Sekecil mana dosa yang masih tersisa dalam kehidupan kami
ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada saat ini ya Allah, katalah ampun dosa kami, ampunkan pula ibu dan ayah kami ya Allah. Ampun segala silap khilaf mereka ya Allah dalam kehidupan mereka yang tak sempat taubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, buat ibu dan ayah yang masih hidup, yang masih ada ya Allah, berikanlah kesihatan berpanjangan kepada mereka berdua agar dapat tunduk bersujud padamu sehingga ke akhir hayat mereka ya Allah. Buat ibu dan ayah yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah, yang belum dapat merasakan jasa-jasa yang mereka taburkan kepada kami ya Allah, lantaran Engkau menjemput mereka lebih awal ya Allah. Mereka telah melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Maka ya Allah, kami mohon sebagai anak soleh dan solehah ya Allah, agar dilapangkan kubur yang sempit, selapanya rumahmu ini ya Allah, diterangi barzah yang gelap gelita setelah waktu syuruk dan duha ini ya Allah, agar tenang, damai ibu dan ayah di sana ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka ya Allah taman-taman syurga ya Allah, jangan jadi kuburan mereka kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, Anda dipisahkan jasa ibu dan ayah kami yang masih ada ya Allah. Engkau perintahkanlah Israelmu ya Allah agar berlembut ya Allah ketika memisahkan roh daripada jasa ibu dan ayah kami ya Allah. Selembutnya ibu memandikan kami ya Allah, selembut ibu membedok-bedokkan badan kami ya Allah, selembut ibu menyampur-jampurkan badan kami ya Allah, selembut ayah memeluk erat tubuh kami, mendokong kami daripada ruang tamu rumah kami tidur ya Allah. Selembut kami dalam dodok-dodoknya ibu ya Allah, selembut kami dalam dakapan ibu ketika mana kami disusui oleh ibu ya Allah. Tidak terasa sakit, bahkan damai, tenang ketika sakaratul maut datang kepada kedua mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah ampunlah juga kami mohon kepada guru-guru kami, ustaz-ustazah kami yang sabar memberi ilmu kepada kami ya Allah, jiran tetangga kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang Maha mendengar ya Allah, dengarkanlah permohonan kami lagi ya Allah. Kami mohon ya Allah, saudara kami berada di Palestin pada tiga dan saat ini ya Allah, getir kehidupan mereka ya Allah. Kami tahu Engkau Maha berkuasa, Engkau boleh melingkupkan ya Allah tentera-tentera musuh Yahudi laknatullah itu ya Allah. Tapi Engkau biarkan ya Allah untuk menguji kami ya Allah. Adakah kami membantu mereka ya Allah? Kami tidak mampu ke sana ya Allah, melainkan kami berdoa di alimul ghaib ini ya Allah, agar beri kemenangan kepada mereka ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, anak-anak mereka ya Allah mati dibunuh ya Allah, ditembak anak-anak kecil ahli syurga ya Allah. Ya Allah, Bapa hamba ya Allah yang telah kematian pasangan hidup mereka ya Allah, suami pergi yang di dalam balu-balu ya Allah, yang mencari rezeki ya Allah. Ya Allah, pelajar-pelajar mesti juga ditembak sewenang-wenangnya hatta sehingga di hospital sekalipun ya Allah. Ya Allah, begitu jahat mereka ya Allah, rakusnya mereka ya Allah. Kami tahu Engkau Maha Pembalas ya Muntaqimu ya Allah. Wa ya hazimal ahzab, Engkau pernah memusnahkan tentera ahzab ya Allah. Berikanlah kegerunan di hati mereka, pecah kecilkanlah kesatuan mereka ya Allah. Goncangkan telapak kaki mereka ya Allah, agar mereka tidak dapat buruk orang Islam hanya mengkhianati ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah. Ya Allah, kami mohon juga pada ketika dan saat ini ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami semua ya Allah, untuk terus tunduk bersujud padamu ya Allah, untuk senantiasa bermujahadah ya Allah melawan hawa nafsu kami yang sentiasa mengajak ke arah keburukan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami juga mohon pada ketika dan saat ini yang lindung diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami ya Allah, segala bala bencana ya Allah, musibah yang menimpa ya Allah, musuh-musuh durjana ya Allah, dengki, hasad, dendam, kesumat di hati mereka ya Allah. Rudda kaiduhum ala nuhurihim, kembalikan segala tipu daya jahat mereka ke atas belenggu-belenggu mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lindung juga daripada penyakit-penyakit berbahaya ya Allah, kusta, qawi, gila, influenza ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
sallallahu